Okey, tajuk buku kita adalah Syarah Rukun Iman, Syarah Rukun Iman. Okey, disusun kembali ulama-ulama kita susun. Maknanya sejarah dia telah saya cerita kenapa kitab ini disusun Kenapa kitab ini disusun Okey. So jadi ini ceritakan lama buku ni. Kemudian insya-Allah mudah-mudahan kita bermanfaat kepada kita. Okey, buka muka surat ketiga. Buku ini membahaskan syarah kepada rukun iman. Dengan mengetahui syarah kepada rukun iman ini, kita akan lebih menghayatinya. Penghayatan kepada rukun iman akan menjadikan kita sentiasa menjaga iman kita agar tidak rosak. Semoga kita dapat menjaga iman kita sehinggalah kita dijemput oleh Allah untuk menghadapnya. Okey, mukadimah rukun iman. Hadis mukadimah ni, muka surat 5 ni, sebenarnya satu ketika di Madinah. Okey, Madinah ni kumpulan masyarakatnya tak besar. Nak senang faham katakanlah Usrah Suci inilah. Dia tak besar. Jadi kita ni saling kenal mengenal. So jadi apabila para sahabat berada di Madinah, sahabat ni kenal antara satu sama lain ni. Kalau ada orang baru, mereka akan cam, ini orang baru ni. Satu ketika sedang mereka duduk bersama-sama Nabi SAW, datang seorang putih pakaiannya. Kebetulan saya pakai jubah putih ni, putih pakaiannya. Kemudian syadidul bayadil thiyab, syadidus sawadil sya'r, hitam rambutnya, maknanya rambutnya kemas dengan minyak kemas. La yura alaihi atharus safar, maknanya tak terlihat dia ni orang jauh. Madinah tu dia tak besar. Kalau orang dekat dikenal, tapi ini bukan orang Madinah ni. Tapi tak kelihatan pula dia ni orang jauh. Sebab apa? Sebab kalau kita datang dari jauh, mestilah jubahnya tu berdebu. Atau macam saya kan dari jauh kan ada renyok-renyok sikit sebab duduk dalam kereta ni maksudnya kan. Ini pakaian kemas, memang kemas, rambut pun berminyak, tapi kami tak kenal dia. Siapa dia ni? Dia duduk di hadapan Nabi SAW. Kemudian dia datang hampir dekat Nabi sehingga lutut bertemu lutut. Lutut bertemu lutut, hampir. Kemudian dia berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, terangkan kepada aku iman, terangkan kepada aku Islam, dan terangkan kepada aku ihsan. Maka Nabi menjawab, iman itu beriman kepada Allah, Rasul, malaikat, kitab, kemudian qada qadar dan hari kiamat. Islam pula kamu mengucap 2 kalimah syahadah, solat, puasa, zakat dan haji. Ihsan pula kamu menyembah Allah seolah-olah Allah melihat kamu. Kalaupun tidak Allah melihat kamu, kamu rasakan kamu tu seolah-olah melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat ini berkata, sebutkan tentang hari kiamat. Rasul kata, kiamat aku tak tahu. Orang yang bertanya lebih tahu daripada orang yang ditanya. Kemudian orang ni pun bingkas bangun dan pergi. Hilang daripada pandangan sahabat. Kemudian Rasulullah SAW kata, tahu tak kamu siapa orang tadi? Maka sahabat kata, Allah dan Rasul yang mengetahui. Maka Nabi SAW mengatakan bahawa itulah malaikat Jibril. Datang kepada kamu ni, dia bertanya untuk dia mengajar tentang agama kamu. So jadi daripada hadis ini mukadimah dia, itu cerita hadis dia. Iaitu Jibril datang terangkan apa tu iman, apa tu Islam, apa tu ihsan. Okey, dan pada hari ini insya-Allah apa itu iman, kita akan maknanya kongsikan syarah kepada rukun iman. Kita pergi pada yang pertama. Apabila kita bicara mengenai beriman dengan Allah, kita akan bicara dalam 5 perkara. Yang pertama, bicara mengenai beriman dengan Allah bermaksud, untuk muka surat 7 ni, bermaksud beriman dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan kewujudan Allah. Kita meyakini Allah itu ada. Allah itu ada. Bukan sahaja dengan ilmu, tetapi kita turunkan sampai hati kita. Rasa Allah tu betul ada.
Ini proses. Hari ini kita belajar dan nak sampai rasa Allah tu ada, itu proses pembelajaran yang berterusan. Nama ulama Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri, dia belajar dengan guru dia tentang macam-macam ilmu, termasuk ilmu tauhid. Satu hari guru dia dah memberi pengiktirafan pada dia. Guru dia kata apa? Okey, wahai Hasan Al-Basri, engkau dah boleh mengajar sekarang. Tapi sebelum kau nak mulakan mengajar, dengan satu syarat, nak khatam ilmu ni, kau kena pergi masuk ke dalam hutan, jangan keluar sehingga dapat pengajaran. Maka Hasan Basri pun bersiap-siap masuk dalam hutan, ibadah, zikir, berjalan, melihat tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Berjalan melihat makhluk-makhluk Allah, melihat burung-burung daripada hari ke hari, daripada hari ke hari. Sampailah mengikut sebahagian rawi hari ke-40, 40 hari dalam hutan. Kan? Tapi kita kalau enjoy buat satu benda, kita rasa penat. Jadi Hasan Al-Basri ni pergi jalan ke belukar, tengok, wah kan. Kita kadang-kadang kita kata, hutan. Hutan tu, kalau kita jangan anggap macam Mekah dan Madinah. Mekah mana memang padang pasir. Di negeri Syam, kan, banyak sebahagiannya subur. Di Palestin subur, pokok-pokok, kan, tapi tak subur macam ni, tapi ada macam tu pokok-pokok tu. Sampai mengikut setengah rawi hari ke-40. Hari ke-40, ketika selesai solat subuh, maka Hasan Basri pun bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia memerhatikan di kanan dan kiri dia ada satu kaki lembaga yang cukup besar. Rupanya dia berada di bawah kelengkang satu lembaga cukup besar. Kan? Dah lah kat hutan seorang-seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Besar kan? Kemudian apa lagi? Dia pun angkat kaki dia, berlari lah. Macam kita lah kan? Macam kita lah kan? Lari. Ditoleh ke belakang, dia lihat lembaga dia mengikut pula. Kan? Boom. Mengikut pula. Lagilah dia lari. Lari sampai akhirnya kita kalau lari terlalu laju, kan, sampai akhirnya tapak kita tak menjejak ke bumi, lama kita tersungkur jatuh. Kita boleh bayangkan macam mana dia menyorokkan diri, dah jatuh tu tolak kaki ni kan sampai ke pedu pokok yang tak boleh diundur dah, kan. Kemudian dia lihat lembaga ni makin menghampiri. Lembaga tu pula tunduk dan menghampiri muka dia. Dia pun macam nak tengok tak tengok. Tiba-tiba lembaga ini memanggil nama dia. Wahai Hasan Basri. Adakah engkau ini orang yang memegang agama Muhammad atau agama Islam ataupun tidak? Terkejut dia. Barulah soalan ini menjadikan dia rasa macam terkejut. Dia kata, ya, aku adalah seorang Islam yang berpegang kepada syariat Muhammad Rasulullah. Kalau demikian, kenapa kau takut kepada aku sedangkan aku makhluk seperti kamu juga? Baru tersentak. Walaupun dia dah nak hampir jadi tuan guru, tapi guru dia tahu. Dia kata, kau pergi masuk hutan. Jangan keluar sehingga dapat satu pengajaran. Baru dia perasan bahawa ilmu yang dipelajari sebenarnya ada di sini. Dan usaha untuk turunkan dia di sini, dia perlu usaha. Hari ini kan, kita belajar siapa tu Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman kepada Allah bermaksud beriman kepada 5 benda. Pertamanya, kewujudan Allah. Kita belajar tu di sini. Di sini. Nak turunkan kat sini, proses seumur hidup. Kan? Atau proses seumur hidup. Jadi usaha kan. Sampai beriman dengan Allah bermaksud beriman kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah tahu di sudut ilmu dia, nak turunkan kat sini proses umur hidup. Tengah datang di tempat-tempat yang mungkin terasa sejuk kan, ucapkan Allah dalam hati. Kan?
Jalan seorang-seorang ke ataupun ada ada rasa macam takut gerun. Ucaplah hati Allah 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 Allah. Itu proses. Proses. Sebab itu pembelajaran tauhid adalah sepanjang hayat. Tu. Okey? Boleh? Jadi kita lihat ayat yang pertama, muka surat 7 tu, ayat pertama. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Muhammad, ceritakan kepada kami siapa tu Allah." Maka turun ayat Ikhlas yang kita dah hafal. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan wahai Muhammad, Allah tu esa. Ahad tu esa. Ulama dulu, orang Melayu ni halus bahasa ni, dia tak cakap satu, dia cakap esa. Sebab kalau satu bermakna ada dua, kalau satu bermakna ada kosong. Esa ni tunggal, esa. Orang Melayu kita dia terjemahkan halus bahasa kan. Katakan wahai Muhammad bahawa Allah tu esa. Allahus samad, Allah tempat kita minta perlindungan, tumpuan segala hajat. Sebab tu ahli mufassirin ataupun ahli tafsir mentafsirkan ayat ini. Apa mereka kata? Banyak orang yang menyebut ataupun meyakini Allah tu esa, tetapi tidak ramai yang beriman Allahus samad, Allah tempat minta pertolongan segala hajat. Ramai orang yang beriman Allah tu esa, tapi ramai yang maknanya tidak merasa betul-betul Allah tu as-samad, Allah tu tempat minta betul-betul tumpuan hajat. Sebab tu para ulama kita rahimahullah, Allah merahmati mereka, para ulama kita menyatakan bahawa kalimah kewujudan Allah pada la ilaha illallah. Orang Melayu kita terjemah tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi ilah di sini la ilaha illallah. Ilah di sini bermaksud 99 nama Allah dalam rantaian Asmaul Husna, itulah ilah. Jadi la ilaha illallah bermaksud tiada mengasihi melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada memberi rezeki melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang membantu melainkan Allah. La ilaha illallah bermaksud tiada yang memberi jalan keluar bagi masalah melainkan Allah. La ilaha illallah tiada segala-gala melainkan Allah. Itu kewujudan Allah. Meyakini kewujudan Allah Subhanahu wa taala, tiada segala-gala melainkan Allah. Jadi itu kita doa. Apa saja hajat kita hari ini, ada masalah, kena fitnah lah, kena kata orang lah, kesempitan lah, orang payment tak bayar lah kan. Ataupun mungkin dihimpit hutang lah, ucap la ilaha illallah, la ilallah, ataupun Allah. Beriman kepada Allah yang pertamanya bermaksud beriman kepada kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Wujud tu di sini sudah ilmu, turunkan kat sini. Sini proses pengajian sepanjang ayat. Yang kedua, apakah yang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang keduanya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bermaksud beriman dengan dipanggil istilah bahasa Arab dia rububiyah. Rububiyah ni ada dalam surah Al-Fatihah kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil tu kan, kita panggil rububiyah. Rububiyah ni apa? Iaitu meyakini bahawa yang mencipta adalah Allah. Itu maksud rububiyah. Yang mencipta semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud rububiyah. Yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab ni ada, maksudnya beriman kepada Allah juga bererti beriman dengan rububiyahnya. Beriman rububiyah maksud bahawa Allah mencipta segala-galanya. Allah yang menjadikan, membentuk, menyempurnakan dan tiada setanding dengannya sesuatu apapun. Kita juga merasakan Allah lah yang menciptakan kita dan makhluk-makhluk yang lain.
Di dalam Al-Quran Allah menyatakan orang kafir juga ada perasaan bahawa alam ini dicipta oleh Sang Pencipta, tetapi mereka tidak mengabdikan diri kepadanya. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitanirrajim, surah Al-Ankabut ayat ke-61. Allah kata apa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan yang memudahkan matahari dan bulan untuk faedah makhluk-makhluknya, sudah tentu mereka akan menjawab Allah. Maka bagaimana mereka tergamak dipalingkan oleh hawa nafsunya daripada mengakui keesaan Allah dan mematuhi perintahnya. Sadaqallahul azim. Beginilah kata Allah yang maha agung. Dengan mengimani rububiyahnya, maka kita akan merasakan keagungan dan kebesaran Allah. Kita akan merasakan kerdilnya diri kita dan tidak ada sebab untuk kita merasa takabur hidup di dunia ini. Okey. Yang pertama beriman kewujudan Allah. Yang kedua beriman Rabb, iaitu Allah lah yang mencipta segala-galanya. Allah ciptakan kita, Allah ciptakan rezeki kita. Rububiyah, Allah jadikan kita, Allah jadikan takdir kita. Tidak ada benda kebetulan dalam hidup kita. Itu kena yakin. Sama juga macam tadi, dia ni di sini. Nak turunkan proses. Kita kena proses. Sampai betul-betul rasa Allah tu rububiyah Allah. Allah jadikan aku, Allah jadikan takdir aku. Akhirnya kita tak akan jadi orang rungsing. Sebab apa? Semua benda telah dicaturkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak akan rungsing. Kalau kita tak beriman bahawa Allah jadikan kita, Allah jadikan takdir kita, Allah jadikan kita, Allah jadikan rezeki kita, Allah jadikan kita, Allah jadikan keperluan kita, kita akan rungsing. Kan? Cari rezeki rungsing, carinya pun rungsing, takut tak dapat. Dah dapat rungsing, takut tak cukup. Membelanjakan rungsing, takut habis. Jadi mencari rezeki rungsing je. Sebab apa? Rububiyah kurang. Nah, macam mana? Yang ketiganya, apabila disebutkan tentang beriman dengan Allah, bermaksud beriman kepada uluhiyah. Uluhiyah tu daripada perkataan ilah. La ilaha illallah. Kan? Tadi rububiyah ada dalam alhamdulillah rabbil alamin. Rabb tu. Uluhiyah ni ilah. La ilaha illallah tu. Okey, nak senang faham. Rububiyah apa yang Allah bagi dekat kita. Apa yang Allah bagi dekat kita? Allah jadikan rezeki, jadikan semua. Uluhiyah apa yang kita persembahkan pula kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu nak senang faham. Apa kita? Uluhiyah. Ada dalam kitab ni. Muka surat 8 bawah. Yang dikatakan beriman Allah, yang ketiganya beriman dengan uluhiyah. Uluhiyah itu bermaksud apa pula yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, beriman kepada Allah juga dalam kitab ni bererti kita mengimani uluhiyahnya. Yang dimaksudkan beriman dengan uluhiyah, kita menyatakan pengabdian kita hanya pada Allah yang esa, Allah yang satu. Apa kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pula? Pengabdian, kan? Okey, ramai orang beriman dengan kewujudan Allah. Beriman dengan rububiyah. Dia percaya ada yang menciptakan. Iaitu merasakan Allah Maha Pencipta, tetapi tidak beriman bahawa hanya Allah saja tempat pengabdian seorang itu. Kita nampak tak? Ada orang beriman dengan kewujudan Tuhan. Ada orang beriman dengan bahawa Allah, rububiyah Allah. Maknanya Allah ciptakan. Allah ciptakan. Tapi tidak ramai yang uluhiyah, dia pula pengabdian tu. Ada orang yang mengabdikan diri pada patung, sembahan patung. Ada yang menyembah dewa-dewa. Jadi, kalau kita lihat dalam Al-Quran, apabila Allah menyebut tentang berimanlah kepada Allah, kita kena ada dua sifat. Mengagumi Allah dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dapat betul-betul menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang akan menyembah benda yang dikagum, orang akan menyembah benda yang diterhutang budi. Sebab itu kalau kita lihat dalam Quran, ayat Al-Quran, banyak Allah kata, Allah tunjukkan
Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebut, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dalam diri kamu, tidakkah kamu memperhatikan? Kerana ada dua sifat ni. Uluhiyah, penyembahan kita. Apa yang perlu ada? Rasa kagum dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasa berterima kasih. Kan? Kerana dia kasih terima kasih. Sebab tu dalam Quran banyak ayat Allah kata bersyukurlah. Kan? Sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Dalam hadis Nabi ajar kepada kita, berterima kasihlah kepada manusia. Siapa tak berterima kasih kepada manusia, seperti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menyembah orang yang kita terhutang budi. Ataupun kita akan menyembah benda yang kita terhutang budi. Sebab tu Allah gambarkan supaya kita banyak bersyukur, terhutang budi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita udara. Udara ni tak putus. Kita tak makan boleh hidup 3 hari ataupun 5 hari. Tak minum mungkin tak makan boleh hidup seminggu. Tak minum mungkin boleh hidup 3 hari. Tak ada oksigen 5 minit. 3 minit lah habis. 3 minit je habis. Tapi cukup. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Ini kena rasa bersyukur. Dua sifat kena ada. Nak uluhiyah, nak jadikan kita penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kena ada rasa mengagumi Allah dan kena ada berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian dengan merasakan hanya Allah kita mengabdikan diri. Hanya Allah kita mengabdikan diri, akan lahir dari sifat ikhlas ke hati. Ikhlas kan? Buat satu benda tu memang untuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka sekutukan. Jadi yang ketiganya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bermaksud beriman kepada uluhiyah. Uluhiyah ni penyembahan, pengabdikan diri. So, rububiyah apa yang Allah bagi kat kita. Uluhiyah apa pula penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengabdian kita, kan? Penyembahan kita. Nak ada demikian kena ada dua sifat tadi. Pertama, mengagumi Allah. Yang kedua, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang akan menyembah, kan, apa yang dikagumi dan apa yang dia berterima kasih. So diajar kepada kita dua sifat ini supaya kita betul-betul menyembah Allah Subhanahu wa taala. Okey. Habis bab ketiga. Yang keempatnya apakah yang dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang keempat yang dikatakan beriman kepada Allah, beriman dengan asma dan sifatnya. Asma tu maknanya nama. Nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang baik. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa bagi Allah ada 99 nama-nama yang baik. Kan? Kamu boleh minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu dalam Quran ya Allah sebut, auzubillahi minasyaitonirrajim, qul ud'ullah aw ud'ur rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah wahai Muhammad, serulah nama Allah atau nama Ar-Rahman, yang mana sahaja kamu serukan dari kedua-dua nama itu adalah baik belaka, kerana Allah mempunyai banyak nama-nama yang baik serta mulia. Ayat ini menyatakan bahawa Allah ada nama-nama yang baik dan mulia. Sebab itu Allah kata boleh doa dengan nama Allah. Hari ni kan kita nak berdoa, Ya Allah ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, bantulah ya Allah. Ataupun kalau kita nak murah rezeki, Ya Razak, ya Razak. Ya Razak tu maha memberi rezeki. Bantulah Tuhan ya Allah, kan? Boleh seru nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik ini. Jadi bagi Allah ada nama-nama baik, kan, dan sifat-sifat yang baik.
Okey. Bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mana-mana sifat Allah adalah baik belaka. Mana-mana sifat-sifat yang baik kepada Allah, sesuai kepada Allah, itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ulama ahli sunnah wal jamaah menyusun paling kurang kena tahu 20 sifat. Paling kurang 20 sifat. Itu yang sebut sifat 20 tu. Kan? Sifat Allah bukan semata-mata 20 sifat. Sifat yang baik adalah sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi ulama ahli sunnah wal jamaah susunkan paling kurang 20 sifat. Nanti boleh beli buku sifat 20 tu kan. Paling kurang kita kena tahu sifat yang 20. Allah tu wujud, qidam, baqa, kan? Allah tu ada, Allah tu memang sedia daripada awal, bukan baru. Kemudian dia baqa, kekal. Mukhalafatuhu lil hawadith, dia tidak sama dengan makhluk pun. Kan? Kemudian Allah tu sami'an, Allah tu maha mendengar, maha melihat dan sebagainya. Kan? Itu 20 sifat. Itu nanti boleh bagi sesi lain, ataupun nanti kita boleh khas tentang sifat 20 insya-Allah. So mana sifat-sifat yang 20 tu. Paling kurang ini kena tahu. Paling kurang ini basic dia. Sifat-sifat yang baik, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. So kita kena beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik. Okey, itu yang keempat. Yang kelima, beriman dengan Allah bermaksud beriman tiada sifat yang buruk bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha suci Allah daripada sifat-sifat yang buruk. Mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat kekurangan. Mustahil. Mustahil bagi Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Mustahil. Kan? Sebab itu ada kadang-kala orang bercakap. Dia kata apa? Ustaz, saya ni Ustaz, berbuih-buih mulut saya berdoa ni. Tak makbul-makbul pun. Agar Tuhan tak dengar kat doa saya ni. Kan? Maha suci Allah daripada sifat buruk. Kan? Kadang-kadang kita tak adilnya ya Allah. Aku datang usrah suci lah kan. Datang berkelas pengajian sana, zakat tunaikan, sembahyang. Tapi kenapa aku yang diuji Tuhan? Kenapa bukan orang lain? Tak adil lah rasanya. Maha suci Allah. Allah jadikan kita ni apa perkara pun kadang-kadang ada kebaikan yang kita tak tahu. Kan? Itu kena maha suci Allah daripada sifat-sifat yang buruk. Sebab itu kena selalu belajar sangka baik Allah Subhanahu wa taala. Kan kita ini ada hikmah dia. Sebab itu kita kadang-kadang apa yang berlaku dalam hidup kita kena sangka baik Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan tidak ada benda kebetulan hidup kita ni. Datang menjelma dalam hidup kita orang yang menyakitkan hati kita, orang yang menyusahkan kita, itu bukan kebetulan. Allah datang, ada kadang-kadang Allah nak gantikan dengan benda lebih baik lagi. Kita hari ni mungkin ada benda yang orang buang kita ke satu tempat yang tak bagus. Rupanya kita nak lebih berkarya di tempat itu. Kan? Ataupun mungkin orang tidak menghargai kita, terpaksa kita lah pindah tempat lain. Rupanya di tempat itulah kita lebih kreatif lagi kita. Ada hikmah dia. Tidak ada benda kebetulan hidup kita. Jangan salahkan Tuhan. Kan? Apalah Tuhan, kenapa aku diuji, kenapa aku yang sakit, kenapa aku Tuhan, kenapa bukan orang lain? Maha suci Allah daripada sifat-sifat yang buruk. Itu beriman kepada Allah, maksud yang kelimanya maha suci Allah daripada sifat-sifat yang buruk. Itu kita kena yakini. Okey. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. Dan mereka menjadikan jin sekutu bagi Allah, padahal Allah jualah yang mencipta jin-jin itu, dan mereka berdusta terhadap Allah dengan mengada-ngadakan baginya anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan dengan tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggilah Allah dari apa yang mereka sifatkan. Maha suci Allah dari apa yang disifatkan oleh orang kafir. Yang orang kafir itu ataupun orang beriman pun kadang-kadang ada, orang Islam pun ada yang kata dia meletakkan satu sifat-sifat yang buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali boleh ya? Okay, ulang balik. Beriman kepada Allah bermaksud beriman kepada 5 perkara. Yang pertama, kewujudan Allah. Yang kedua,
rububiyah dia. Yang ketiga, uluhiyah. Yang keempat, asma wa sifat. Yang kelima, maknanya Maha Suci Allah, atau beriman tiada sifat yang buruk bagi Allah Subhanahu wa taala.